Terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak yang datang dari dekat, dari jauh. Dan saya sedar dan tahu bahawa ini masanya kita berhadapan dengan pilihan raya untuk memilih kerajaan, untuk memilih pimpinan Ketua Menteri di bumi Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, amat penting bagi kita umat Malaysia di Sabah ini, rakyat Sabah, untuk faham, untuk tahu, untuk sedar. Bukan setakat faham dan tahu dan sedar, tapi bertindak untuk memastikan supaya masa depan umat di bumi Sabah, tidak kira bangsa, tidak kira agama, tidak kira keturunannya, dari mana mereka datang, harus berpadu, bersatu untuk membentuk kerajaan di bumi Sabah ini. Penting kepada kita mengingati sejarah umat di Sabah ini. Bila kita membentuk Malaysia dalam perjanjian 63, apa yang umat Sabah mau? Kita mau merdeka dari British. Pasal apa kita mau merdeka dari British? Kita dijajah oleh British selama lebih daripada 20 tahun. Pasal apa? Kita mau hak kita. Kita mau supaya otonomi kita, masa depan kita bukan setakat dari peluang pekerjaan, dari pendidikan, kesehatan, masa depan anak kita terjamin. Maka itulah kita membentuk Malaysia, diwakili oleh Rantun Mustafa, diwakili oleh Rantun Puan Stephen, diwakili oleh J. Sundang, untuk pastikan supaya bumi Sabah merdeka pada tahun 1963. Jangan cakap betul, tapi undinya mesti betul. This is the moment. This is the time for all Sabahan to be united, not divided by race, not divided by religious belief. Kita tidak boleh berpecah oleh kena parti-parti. Bayangkan hari ini di Keringau, bayangkan hari ini di Tenom, bayangkan hari ini di Persiangan, bayangkan hari ini di Tawau, di Sendahkan, di Kota Kinabalu. Umat berpecah oleh kena parti-parti yang ada. Kita dipecah daripada parti Kuala Lumpur. Kita dipecah oleh orang Sabah sendiri memecah kita. Parti apa yang memecah kita? KDN, PBS, Star, APCO. Bayangkan keadaan ini. Dari Semenanjung datang kemari, UMNO, PKR, DAP, Amanah, PAS bertanding di bumi Sabah ini. Yang bertanding ni UMNO-nya, PAS-nya, PKR-nya, DAP-nya. Bukan orang Semenanjung yang bertanding. Yang bertanding orang Sabah itu. Orang Sabah dipakai untuk pecah orang Sabah. Sampai bila kita umat Sabah ini insaf dan sedar ini. Pasal mau jadi calon, tidak dapat calon, pecah. Bayangkan hari ini di Sabah. Dahulu laungkan gabungan rakyat Sabah. Hari ini gabungan pecah Sabah. Betul tak? Tidak dapat kursi Jeffrey Kitingan, tidak dapat kursi Yong Tek Lee, keluar dari JRS. Pasal kursi keluar. APCO bukan pasal 40%. 3-4 tahun dahulu Iwan Benedict diminta oleh Si Anwar, jangan lawan kerajaan persekutuan, sokong kerajaan persekutuan, lawan SLS. Anak-anak Sabah LSS, peguam-peguam anak Sabah. Sanggup APCO lawan dengan peguam anak Sabah. Anwar baru ucap di Kota Kinabalu, terima kasih banyak APCO, terima kasih banyak JRS menyokong kerajaan persekutuan lawan dengan peguam-peguam Sabah untuk 40%. Hari ini APCO keluar daripada PH. Pasal apa keluar? Dapat 3 kursi saja. Rupanya kursi mereka oleh kerana itulah keluar daripada Pakatan Harapan. Sampai bila orang Sabah dibodoh oleh orang Sabah? Sampai bila orang Sabah dibodoh oleh parti-parti Semenanjung ini? Hadirin yang dirahmati sekalian, penting kepada kita umat di bumi Sabah ini untuk berpadu, bersatu, jangan pecah belah. Boleh? Oleh kerana kaum, pasal itu rakyat di Sabah ini, negeri Sabah kaya raya,
tapi umatnya miskin. Pasal apa kita miskin? Pasal kita berpecah oleh kerana kaum, oleh kerana agama, oleh kerana daerah. Bayangkan kita ini 60 lebih tahun kita merdeka. Sudah sampai ketikanya bagi kita umat di Sabah ini. Give me the cat. Sampai bila kita mau berpadu bersatu? Saya minta semua rakyat Sabah ini yang layak mengundi di Keningau, yang layak mengundi di Pensiangan, yang layak mengundi di Tenom, undilah Parti Warisan Sabah ini. Pasal parti ini berbagai bangsa, bukan parti satu bangsa. Dari Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, Ketua Wira, Ketua wanitanya, Ketua Wirawatinya, semuanya berbagai bangsa. Tidak pernah dalam sejarah di bumi Sabah ini orang Islam bagi bantuan, bukan setakat kepada kerajaan persekutuan. Musim Covid 20 bulan kita perintah. Ada kerajaan Johor, ada kerajaan Kelantan bagi 1 juta kepada polis, bagi 1 juta kepada pendidikan, bagi 1 juta ke kesihatan. Cuma kerajaan warisan saja musim Covid kita bantu mereka kerana kita sedar mereka frontliners. Siapa cakap kita tidak bersama dengan Kuala Lumpur? Kita kerjasama sama Kuala Lumpur. Di pusat kerjasama sekarang pun kita sokong mereka. Tapi di Sabah, bayangkan orang Sabah kena minta orang Sabah supaya orang Sabah perintah bahasa Sabah ini sendiri. Mau minta kita sama orang Sabah, datang dari jauh, siang malam, hari ini di Keningau, besok pergi Sedekah. Pasal apa? Orang Sabah minta sama orang Sabah, undilah Parti Sabah ini. Yang diundi Parti Melaya. Bodoh apalah orang Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak payah bodyguard. Tunggu sana. Mana orang Keningau mau menembak sama saya ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita satu padukan. Ada pernah dalam kehidupan kamu di bumi Sabah bukan Presiden Pakistan, bukan Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri Thailand, bukan Perdana Menteri Filipina, bukan Ketua Menteri Sabah si Pairing, si Dompoknya, Congkakiatnya, Musamannya, Tun Sakarannya yang telah bagi Christmas 1 hari kepada orang Kristian ini. Betul kan? Pasal apa kita bagi Christmas 1 hari? Pasal saya mau supaya anak-anak mereka yang kerja di Kuala Lumpur, kerja di Hong Kong, kerja di Singapura boleh balik jumpa mama mereka, melihat bagaimana kita dapat bonding family, satukan umat. Itu namakan penyatuan umat yang unik. In God we trust, unite we must. Kepercayaan mereka kepada mereka, agama mereka. Tapi kita percaya kepada Tuhan, kita perlu bersatu, berpadu. Jangan pecah undi-undi kita. Dipecah oleh kena partinya, dipecah oleh kena bangsa, dipecah oleh kena agama, dipecah oleh kenapa? Parti daripada Semenanjung bertanding UMNO di Keningau, bertanding PKR di Tenom, bertanding Harapan di tempat-tempat lain. Ada datang jumpa kamu bila kamu tidak ada air. Si Zahid, jalan berlubang, salah duk sepi. Elektrik tidak ada, salah saya. Dorang bantu kerajaan 5 tahun sia jiji dari kerajaan. Dorang pegang duit berbilion tiap-tiap tahun. Mana duit itu? Sekarang ada duit. Duit pasal apa? Turun untuk beli undi. Saya tahu itu. Macam dorang saya tidak tahu, saya sudah politik 36 tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap
kepada tuan-tuan yang ada hak kamu mengundi. Tolonglah, undilah parti warisan ini untuk membolehkan supaya kita menang dalam pilihan raya pada kali ini. Tidak apa. Jadi saya berharap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini cukup penting. Pasal apa pentingnya pilihan raya ini? Kita mau pilih kerajaan. Yang menentukan siapa kerajaan di Sabah bukan Anwar Ibrahim. Yang menentukan siapa kerajaan di Sabah bukan si Zahid. Yang menentukan siapa kerajaan di Sabah bukan Hadi, bukan Mayudin, bukan Mat Sabu. Yang tentukan siapa kerajaan, siapa YB di Keningau, orang Keningau, orang Pensiangan, orang Teneng. Betul kan? Betul. Tapi datang duit 1.000 tukar baju. Apa kamu tidak nampak kamu punya anak? It can be a laughing stock for you all. Saya sudah lama nampak dengan mata saya ni. Saya bantu mereka. Bayangkan keadaan kita di Sabah. Tun Mustafa. Siapa tumbangkan Tun Mustafa? Datuk Arisali. Berjaya tumbangkan. Orang Sabah tumbangkan orang Sabah. Betul tak? Berjaya ditumbangkan oleh siapa? Pairin Ketingan. Siapa si Pairin? Orang Sabah. BBS ditumbangkan oleh siapa? Oleh UMNO. Siapa UMNO? Naib presidennya Datuk Syekh Abdul dahulu. Sampai bila kita mau hisap sedar ini antara kita sama kita, menumbangkan satu sama satu? Sudah sampai ketikanya pilihan raya kali ini orang Sabah satukan jiwa, satukan tindakan. Yang lalu sudah berlalu. The way forward for us, move both united. Betul kan? Kalau kita pikir bangsa, kita pikir agama. Orang Cina tidak pernah saya lantik sampai 4 orang menteri dalam sejarah Sabah. Hari ini orang Cina saya letak calon 12 orang Cina saya letak calon. Masa kita kerajaan, tanah yang ada 999 kita bagi. Dalam sejarah saya perintah 26 bulan, ada saya ambil tanah. Ada ambil tanah di Keringau, ambil tanah di Tenem, ambil tanah di Tembunan. Jeffrey Kitingan 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Ada kamu nampak Jeffrey bagi geran tanah di Tembunan? Saya 1 tahun saja jadi ketua menteri, saya bagi 480 geran tanah di Tembunan, 280 geran tanah sama orang Keningau. Bukan saya bagi dengan orang Sempurna, orang Keningau sendiri. Sampai hujan pun turun, setuju hujan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam hujan turunkan undi kamu, bagi dengan parti warisan Sabah. Kalau umat bersatu, saya yakin kita di Pantai Timur, dari Datuk, dari Sempurna, dari Tawau, dari Kelabakan, dari Sedakan, kita akan dapat meningkatkan jumlah undi pada kali ini. Tapi jangan di Pantai Timur YB-nya ramai, di Padalaman tidak ada YB-nya. Kemana YB? Jadi saya harap calon-calon yang kita letakkan orangnya muda, mantan pegawai daerah, mantan guru besar, seorang pelajar peguam. Ini anak Supian Koro, orang graduan satu sekolah sama saya di England. Ini orang kuat gereja. Ini anak Tan Sri M. Justi yang buat masjid ini, bapak dia ini di Keningau ini. Ini calon anak muda. Begitu juga calon Capik ini di Suku. Orang baru semuanya ini. Jadi saya lihat calon-calon yang kita paparkan, adakah calon ini kes rasuah? Tidak ada video rasuah mereka ini. Yang JRS paparkan rasuah mereka dalam video
Ada dapat duit tidak cukup, ada dapat duit diam-diam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh jangan kemana bumi Sabah ini. Bayangkan pada tahun ini saja Sia Gigi luluskan tidak tahu kemana peruntukan untuk tanah yang ada. 32,000 hektar tanah, 100 ekar tanah. Saya tanya Sia Gigi, kemana kau bagi duit ini? Tanah ini syarikat apa ini? Tanam kelapa sawit kah? Tanam kayu kah? Yang berhormat Sinalang, saya tidak ada fakta dia. Saya akan jawab bertulis. Menteri, ketua menteri 5 tahun, kau tidak ada fakta. 13 tahun kau menteri di bawah Barisan Nasional, mustahil kau tidak boleh kasih tahu sama Dewan. Mana ini tanah ini? 32,000 hektar, 100,000 ekar tanah ini. Masakan tuan-tuan tidak tahu? Hari ini kita punya tanah di Kota Kinabalu, dibagi kerjasama dengan satu syarikat di Kuala Lumpur untuk tangkap ikan tuna. Tanah itu berampiran dengan SAPMA di Kota Kinabalu. Mei Datuk Bandar tanda tangan bulan Julai tahun ini, bagi dengan satu syarikat dalam jangka masa 30 tahun sampai ditambah boleh 30 tahun. Nilainya 360 juta ringgit. Apa orang Sabah tidak boleh tangkap ikan kali ini? Syarikat Kuala Lumpur yang mereka tanda tangan ini. Kemana tanah-tanah kita ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bayangkan hari ini juga, tahun ini Petronas tender minyak gas disedahkan, bagi dengan syarikat. Bagi dengan syarikat. Kau viral itu, baru kau bagi apa dong, ingat saya takut ini bukti semua ini, bukan saya fitnah ini. Bagi dengan mana? Syarikat namanya Dialog tender, Petronas yang tender. Saya tanya si Mas Idi, kenapa syarikat Sabah tidak ada masuk? Oh, kami tidak ada pakar. SIP tidak ada pakar. Sabah International Petroleum, anak syarikat SDB. Yang kau bayar, dia punya utang 1 bilion. Kau gunakan duit diutang tahun ini oleh kerajaan GRS, 1 bilion duit kau utang. Kau gunakan sebagian duit itu bayar utang syarikat ini. Tidak lari daripada 1MDB punya kerja ini. 1MDB macam begitu juga. Pasal itu saya bersuara dahulu di kabinet. Sendirian berhutang, sekarang ini menjadi MOF Incorporated, anak syarikat Ministry of Finance. Jadi kerajaan. Dulu utang sendirian berhad, jadi utang kerajaan. Hari ini utang yang sendirian berhad jadi utang kerajaan negeri Sabah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh agar usaha kita dalam pilihan raya, walaupun dalam keadaan cuaca yang mencabar, tapi ini rahmat kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala hujan. Pasal apa rahmat? Bila hujan turun, bukan hanya sungai mengalir, air ada, tapi di Sabah ini hujan banjir ada, tapi jabatan air tidak ada air. Jabatan tidak ada air, tapi jumpa duit 170 juta di jabatan air. Pasal apa? Rasuah. The moment we are in the government, kita akan pastikan supaya kerajaan kita bersih. Is a government yang kita nakkan. Saya akan sebutkan. Where's the manifesto? I left in the car. Saya akan pastikan supaya kita ada kerajaan yang bersih. Kita nakkan supaya pentadbirannya cekap, mampu mentadbir. Kita nakkan supaya kerajaannya boleh dipercayai. Jangan bergantung dengan slogan Sabah Maju Jaya. Slogan apa itu? Apa keningau 5 tahun Sia Gigi perintah di Sabah ini, keningau jauh baik ini? Jalannya baik kah? Airnya cukup kah? 5 tahun mereka perintah. Kemana dibawa Sabah ini? Saya akan sebutkan satu persatu.
23 hari bulan saya akan lancarkan misi dan visi kita. Pasal apa kita, kemana kita mau bawa Sabah ini? Kita nakkan supaya Sabah, kerajaan Sabah ada otonomi dia. Dalam pendidikan, kita akan wujudkan Kementerian Pendidikan seperti dahulu. Bayangkan Kerajaan Persekutuan belanja tahun lalu, tahun ini 56 bilion duit. Ini belanjawan Kerajaan Anwar Ibrahim yang saya sokong. 56 bilion pelajaran, 46 bilion kesehatan. Di mana duit ini? Kenapa duit disalurkan? Kita luluskan di parlimen. Saya juga ahli yang berhormat, ahli parlimen di Sempurna. Kita luluskan dengan harapan supaya duit yang diluluskan di Dewan diagikan ke kawasan rakyat yang amat memerlukannya. Apa sekolah di Semenanjung ada sekolah yang berpapan? Semuanya bersemin. Ada sekolah di Semenanjung yang ada tandas, tidak ada air. Tapi di Sabah ada sekolah yang tidak ada tandas. Ada sekolah masuk Kota Belud pun masih berpapan. Ada sekolah tidak ada elektriknya. Jadi saya harap sungguh besok kita wujudkan Kementerian Pelajaran. Bukan YB yang bercakap, bukan wakil rakyat yang bercakap. Kerajaan negeri Sabah akan bercakap, bersuara bagi pihak rakyat Sabah untuk menuntut mana duit ini. Bukan YB yang cakap, kerajaan akan cakap, kerajaan Sabah akan cakap. Kesehatan 40 bilion. Sakit buah pinggang di Sabah paling banyak di Malaysia. Kenapa sakit buah pinggang banyak di Sabah ini? Pasal airnya kotor. Tapi pakar tidak ada. Sakit jantung, kalau orang keningau sakit jantung, bawa pergi KK. Tengah jalan, orang Sempurna ada yang mati di Ranau, kena stroke. Pasal tidak ada pakar di Sempurna jantungnya. Besok kita kerajaan, saya mewujudkan Kementerian Kesihatan di bumi Sabah ini. Pasal apa? Bukan setakat kita pastikan hospital-hospital lengkap dengan ubatnya. Kita akan pastikan wujudkan macam di Semenanjung. Selangor ada Subang Medical Center. Selangor ada KPG-nya. Hospital swasta dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kita akan wujudkan hospital dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah yang boleh bagi ubat sama orang-orang Sabah. Pasal apa? Sudah sampai ketika dia, kalau di Melaka, kalau Negeri Sembilan, kalau di Shah Alam, kalau di Johor, 300 kilang untuk buat ubat. Di Semenanjung sampai beratus kilang buat ubat. Ubat apa? Panadol. Ubat apa? Generic medicine. Ubat yang dibuat bukan lagi diimport daripada Jepun, tidak diimport daripada Jerman, tapi dibuat di Malaysia. Kalau Semenanjung boleh buat ubat, ada kilangnya, kenapa Sabah tidak boleh buat kilangnya untuk ubat-ubat yang diperlukan oleh rakyat di perintah bumi Sabah ini? Pasal itu kita mampu untuk merancang. Tapi rancang macam mana? 20 bulan kita jadi kerajaan. Bukan senang. Lockdown, COVID, bawa pergi mahkamah, keluar mahkamah. BN dia bilang, Musa Aman dia ketua menteri. Walaupun saya sudah angkat sumpah. Berapa kali cabaran yang kita perlu lalui. Bukan senang. Tapi selaku pimpinan, apa yang saya lakukan, keutamaan kepada umat di Sabah. Saya mau selamatkan nyawa manusia. Saya beli vaksin daripada China. Saya tidak tunggu Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur, KJ waktu itu, Menteri Kesihatan dia. Kita beli emas berjuta, bagi dengan sekolah-sekolah. Saya bagi 1 juta kepada polis, 1 juta ke Kementerian Pelajaran. Guru-guru semuanya diselamatkan supaya jangan kena COVID. Lockdown, saya bagi pinjam duit dengan Tony Fernandes 300 juta.
Saya bagi tahu dengan Tony Fernandes, saya tahu masalah yang dihadapi. Saya tidak boleh bergantung dengan Mas bawa pelancong ke Sabah ini. Tidak boleh bergantung dengan British Airlines. Tidak boleh bergantung dengan Cathay Pacific Airlines. Saya beritahu Tony Fernandes, saya tahu masalah. Tidak boleh bawa pelancong. Utangnya banyak. Operating expenditure, pilotnya, manajemennya berjuta. Tapi saya janji sama dia, saya bagi utang kau 300 juta. Pastikan 5 kapal, kalau kau tidak boleh bayar, Sabah Air akan ambil kapal itu. Saya letak syarat, saya mau supaya anak-anak saya kerja sebagai stewardess, pilot, engineer. Di Kota Kinabalu hari ini, yang jadi pilot anak-anak Sabah untuk terbang Air Asia. Yang kerja stewardess anak-anak Sabah, yang datang daripada Keningau, ada datang dari Tambunan, ada datang daripada Apin-Apin, stewardess anak-anak kita. Bayangkan, oleh kerana kita bagi pinjaman, saya tidak minta duit, commission, corruption. Ada rasuah saya 2 tahun, saya perintah Sabah ini, minta projek sama si Mahathir, saya boleh minta pen Borneo kalau saya mau. Tapi saya tahu, buat apa kita minta? Bayangkan kau boleh dapat pen Borneo, sampai saya disalahkan, saya konon yang melewatkan. Pengarah JKR Richard Jemuji, dia sudah cakap, viral ucapan dia. Pengarah JKR siapa itu? Orang Pinampang, menyatakan bukan pernah kita cadangkan batalkan pen Borneo. Sampai sekarang siapa si Chong, apa namanya? Chong apa? Apa? Chong masih lagi buat pen Borneo. Si Liu masih lagi buat pen Borneo. Pernah saya batalkan kontraktor yang ada dari si Pitang ke Kota Kinabalu, masih lagi. Ya, syarikat-syarikat yang mereka lakukan, cuma saya cadangkan kepada Lim Guan Eng, batalkan konsultan PDP konsultan yang mengurus hampir 17 bilion nilai projek pen Borneo. Kenapa konsultan ini yang mengurus pen Borneo? Kenapa bukan JKR? Apa PDP ada dia punya konsultan di Keningau? Ada konsultannya di Sipitang? Ada konsultan di Sendakan? Yang ada insiniernya nih ialah JKR itu. Jadi saya batalkan kerana mereka dibayar hampir lebih daripada 500 juta. Siapa dia punya konsultan ini? Datuk Seri Helmi, CEO dia. Siapa Datuk Seri Helmi ini? Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Sabah. Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Sabah, Masa Barisan Nasional. Mana boleh Setiausaha Kerja Pemuda UMNO boleh mengurus pen Borneo berbilion duit dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pasal itu hari ini pastikan tumbangkan BN UMNO di Keningau, di Persiangan, di Tenom. Kalau Mahathir boleh kasih mati UMNO, Mahyudin kasih mati UMNO, masakan saya mantan naib presiden UMNO tidak boleh kasih mati UMNO ini. Kalau si Mahathir mau kasih mati PKR di Sabah, masakan saya tidak boleh pula kasih mati. Apa kalau kita tidak undi Pakatan Harapan? Apa kalau kita tidak undi BN? Kita tidak sayang negara Malaysia kah? Tidak ada undang-undang dalam negara ini. Kalau tidak sokong parti, maka kita tidak sokong negara kita. Kita sayang negara. Negara ini bukan mereka yang punya, kita yang punya. Tidak akan lahir Malaysia kalau tidak ada Malaysia ini. Tidak akan lahir Malaysia kalau tidak ada Sarawak ini. Tidak akan lahir Malaysia kalau tidak ada Singapura ini. Yang tanda tangan supaya Malaysia dibentuk, ditubuhkan Tun Mustafa, Tun Fuad Siban, GS Sundang, cucunya si Patricia. Ini cucu GS Sundang. You come here. Tidak ada neneknya, sudah ada cucunya di sini. Untuk apa? Untuk kita nyatakan ini cucu JS Sundang yang tanda tangan PJ England.
untuk pastikan supaya kita lahirkan Malaysia. Anak Tun Puat Steven, saya letak calon di Bangkok, si Fauzia, anak Tun Puat Steven ini. Anak buat Tuan Si Supian Korok, mana si Alfian ini? Nah, ini dia. Bergabung semuanya. Mantan timbalan Ketua Menteri musim berjaya. Betul kan? Semuanya. Pasal apa? Kita nak satukan umat di bumi Sabah ini. Lupakan berjaya, lupakan ASNO, lupakan sejarah yang berlalu. Kita perlu untuk the way forward. Ini musimnya 1 kali 5 tahun. Rakyat di Sabah berpadu, bersatu, tidak kira bangsa, tidak kira agama, untuk pastikan supaya masa depan anak-anak Sabah ini akan dapat kita jayakan, akan dapat kita bangunkan. InsyaAllah, kalau ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada pertolongannya, saya akan sebutkan besok lusa rancangan Malaysia ini. Apa yang kita nakkan, semuanya di sini. Kita akan paparkan semuanya. Dan saya tidak mau sebut satu persatu setiap daerah yang ada. Kita akan lakukan untuk membolehkan supaya bagaimana Sabah ini di semua pelosok. Akan sedikit sebanyak mengambil masa, bukan mudah. Tapi keutamaan yang kita akan lakukan ialah untuk memastikan prasarana yang ada dapat kita majukan. Bayangkan tahun ini Siak Jiji belanjawan 6.7 bilion. Sekarang ini tidak ada belanjawan Sabah. Tunggu lepas pilihan raya bulan 11. Kalau kita dapat kursi banyak, lambat dorong saya bagi angkat sumpah. Mana ada dalam sejarah belanjawan 2026 dibentangkan 2026. Nauzubillah. Kemana kita mau memimpin Sabah ini? Bayangkan dalam belanjawan ini, belanjawan Sabah ini, Ajiji bagi peruntukan 500 juta untuk bagi baik jalan. Geran dari persekutuan 650 juta, 1 bilion tahun ini duit untuk baik jalan. Sekarang nampak sikit tampal-tampal lubang. Tapi tahun pertama lubang tidak ditampak, jalan tidak dibagi baik. Kenapa tunggu sampai pilihan raya? Mau kasih tunjuk sama rakyat, kami kerja. GRS, kita jaga rumah kita. Kau jaga rumah apa ini Ajiji? Sedang kau punya parti bergabung dengan Pakatan Harapan, bergabung dengan BN, kau jaga rumahmu. Dapurnya yang masak BN. Sudah dipakai kau punya dapur oleh BN itu. Kau punya katil, sudah orang tidur di situ. Pakatan Harapan yang tidur di katilmu itu. Di mana kau tidur ya Jijing? Kursi kau bagi dengan PH, kursi bagi dengan UMNO. Kursi apa? Pasal itu warisan. Kita tetapkan bertanding 73 kursi. Ini rumah kita. Baru betul cakap, rumah kita, kita jaga. Kursi kita, kita jaga. Kau mau bagi kau punya kursi sama UMNO, bagi kursi sama PKR, bagi kursi sama parti-parti lain. Lepas itu kau cakap, jaga rumah kita. Dendangan lagu-lagu. Apa dia ingat saya tidak boleh selesaikan masalah air di Sabah? Bagi ruang sama saya 5 tahun. 1 tahun saya akan selesaikan masalah ini. Penbonus saya tidak boleh selesaikan 1 tahun. Buat jalan tidak boleh selesaikan 1 tahun. Saya bahas depan Anwar Ibrahim. Kau sampaikan untuk pergi Bukit Taman supaya Anwar Ibrahim dengar cakap saya. 5 Perdana Menteri. Musim si Najib, musim si Mahathir, musim Mahyudin, musim Ismail Sabri, sampai yang Ahmad Baromat Tambun pun sekarang ini. Saya berbahas di parlimen, tidak siap-siap Borneo di Sabah ini. 5 Perdana Menteri, Sarawak sudah lama siap. Oh, 5 Perdana Menteri, Borneo salah saya. Tidak ada air, salah saya. Elektrik padam-padam, salah saya.
Dorang curi duit, salah saya. Bagus itu. Dituduh saya pakai baju orange, ambil duit 1,5 bilion, dikasih tidur saya di lantai. Tidak ada bantal saya, tidak ada tilam saya. Nasib ada pegawai polis, orang Beaufort itu. Datuk Seri, kau pakailah bantal saya ini. Wallahi wabillahi watallahi, pasal itu saya tidak lupa apa yang orang buat sama saya, anak Sabah, mantan naib Presiden UMNO, mantan Menteri Kanan ini. Saya akan berjuang walaupun nyawa saya. Bukan senang. Bayangkan anak kita minta air begini. Kita punya anak di Universiti Sabah ini. Our children asking for simple basic needs. Just water. Masakan anak minta air kepada bapa mereka, Ketua Menteri Sia Jiji ini. Dipanggil oleh polis siasat anak ini. 1 jam, 2 jam. Where are we as a father? Kemana kita selaku pemimpin di bumi Sabah ini? Anak minta air pun sampai disiasat, takkan susah mau bawa tangki lori ke, penuhilah tangki air di UMS itu. La haula wala quwata, kemana umat ini? Ini yang saya bimbang. Anak-anak kita hari ini merempat cari nafkah hidup, jadi pengemis kita. Negeri yang kaya, kayu balapnya banyak, emasnya banyak, gasnya banyak, minyaknya banyak. Pasal itu bila saya jadi kerajaan dahulu, saya letak sales tax kepada Petronas 5% itu. Besok saya kerajaan, saya akan buat. Saya tahu apa yang saya akan buat ini untuk bangsa Sabah ini. Tapi saya minta kepada orang Sabah, jangan tumbangkan parti warisan dalam pilihan raya kali ini. Undi parti warisan. Pasal apa dong buat TikTok sama saya hari-hari? Salah dia, Datuk Syafiee punya. WhatsApp-nya, TikTok-nya, macam dorang tidak salah itu. Besok saya akan siasat dalam file ini. Kalau ada penyelewengan, sama ada rasuahnya, saya akan pastikan ambil tindakan kepada mereka ini. Dorang ada video, dorang mengaku dapat duit, saya tidak ada video, saya tidak ada dokumen trail. Boleh dikasih tidur saya 2-3 minggu di lantai itu. Undang-undang apa ini? Besok kerajaan saya ada bukti, saya minta SPRM siasat mereka, ambil tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, we must be bold. Jangan orang Sabah pengucut, penakut. Kita mesti berani mempertahankan hak orang Sabah ini. Cakap saja kita berani, undi pun tidak dibagi. It's the time for us to be united. It's the time for us to be brave, to decide for the future. Bukan saya, anak-anak kita, orang-orang Sabah, generasi Sabah ini yang perlu kita selamatkan masa depan mereka ini. Be brave, be united, don't be coward. Jangan jadi pengecut dalam dunia ini. Kita akan mati satu hari ini. Umur saya sudah hampir 70 tahun ini. 8 cucu saya. Mau tidak mau akan sampai waktunya, saya akan jalan. Bukan sampai 200 tahun umur kita, tapi selagi ada nyawa saya, selagi ada usia saya, selagi ada tenaga, saya akan perjuangkan orang-orang Sabah di bumi Sabah ini. Tolonglah. Bayangkan sampai saya kena merayu, siang malam minta sama orang Sabah, undilah parti Sabah ini. Si Anwar datang, si Zahid datang, Mahyudin datang, boleh diundi. Pasal apa itu? Pasal datang fulusnya. Ya, kami tahu warisan bukan banyak duit. Apa pikir dia ini banyak duit? Saya letak si Pita jadi Menteri Kerja Raya itu.
Dia dalam politik seumurnya tidak pernah jadi kerajaan, tapi benderanya merata tempat ini. Kemana umat ini? Kamu undi PKDN, mana presidennya ini? Mana presidennya? Yang kamu tidak undi parti presidennya orang siapa ini? Parti warisan ini. Dalam penjara ke ini. Besok angkat sumpah, siapa angkat sumpah itu? PKDN, PBS, si Jeffrey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap, bayangkan hari ini saya minta supaya rakan-rakan bagi makanan. Tidak boleh bagi makanan sekarang. Peraturan tidak pernah dalam sejarah politik saya buat makanan pun tidak boleh. Kemarin saya punya calon likas, mantan ketua pengarah pendidikan Sabah, TAM, berucap di Simbulan. Dihalang. Pasal apa dihalang? Pasal tidak boleh guna berucap. Pasal dia bertanding di likas. Apa dia lupa? Walaupun dia bertanding di likas, ada pengundinya di Simbulan. Masakan undang-undang tidak boleh untuk mereka selaku calon reach out to the voters yang ada ini. There's no law in this country. Saya penggubal undang-undang 36 tahun. Saya tahu undang-undang. Masakan tidak boleh pengundi, pemimpin berucap di kawasan di mana mereka boleh ada jumpa dengan pengundi mereka ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya bertanding di Sempurna. Masakan saya tidak boleh ucap di Kelino. Dong mau ambil tindakan, kamu ambil tindakan, saya lawan kamu pergi mahkamah ini. Berbagai kaedah untuk menghalang parti warisan ini, berbagai tekanan yang diberikan kepada saya. Apa dong ingat saya takut? Wallahi wabillahi, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan hak Sabah dan rakyat Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap satukan jiwa kita, padukan undi kita, jangan pecah. Saya tahu 2-3 hari akan datang. Saya masih ingat dahulu, saya turun ke Tenom, saya nampak dorang punya YB turun, UMNO, si Najib bawa beg-beg itu. Saya nampak ini. Hari ini coraknya lain. Kalau dahulu ketua menterinya di Sabah Tun Musa, kalau dahulu Perdana Menterinya si Najib, dua-dua ketua menteri UMNO, Perdana Menteri UMNO. 2018 kita mampu menumbangkan UMNO di bumi Sabah. Hari ini ketua menterinya gagasan, GRS, Perdana Menterinya PKR, lain PM-nya, lain CM-nya. Mustahil kita tidak boleh tumbangkan itu. Isu dulu kita tumbangkan BN. Apa isunya? GST. Apa isunya? 1MDB. Orang kampung pun tidak tahu apa 1MDB. Hari ini isu apa ini? Isu rakyat, air, kerja, harga barang, jalan berlubang, lampu padam-padam. Bukan isu 1MDB. Mustahil orang Sabah tidak bangkit, tidak bangun dan tidak bersatu untuk menumbangkan kerajaan GRS. Boleh? Boleh. Satukan. Pasal apa kita mau selamatkan Sabah? Selamatkan anak kita. Paling banyak pengangguran di Malaysia di Sabah. Paling banyak daerah termiskin di Malaysia di Sabah. Paling banyak masalah air di Sabah. Apa kamu dengar di Kuala Lumpur jalan berlubang? Saya sekolah di Kuala Lumpur tahun 70-an. Mana ada duit? Apa ada minyak di Putrajaya? Ada minyak di Johor? Ada gas di Selangor? Yang kaya kita, kenapa mereka kaya ini? Kenapa kita miskin ini? Bangun orang Sabah ini. Mana kekayaan ini? Kita punya kekayaan dipegang oleh Petronas 95%. Pasal apa bila saya pindah perlembagaan Malaysia? Bawa mendiang BKLU. Undang-undang yang kita pindah. Bila undang-undang kita pindah,
dalam perlembagaan Malaysia pada hari ini sudah berubah. Tahun 2019-2016 kedudukan Sabah, Sarawak sama dengan Kelantan, sama dengan Terengganu. Tahun 2020, 22, 21 ini perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia apa diubahnya? Kalau dahulu 2016, 17, 18, 19 dia punya perlembagaan nama negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri Johor, Kelantan, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Sabah, Sarawak. Tapi hari ini perlembagaan yang baru, apa disebutnya? Negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Negeri-negeri persekutuan terdiri pada negeri-negeri Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu. B. Negeri-negeri Borneo. Perlembagaan Malaysia disebut lagi negeri-negeri Borneo, Sabah, Sarawak. Apa artinya? Kita wilayah, kita equal partners membentuk Malaysia ini. Bukan kita sama dengan Perlis membentuk Malaysia. Dorang sudah merdeka 57, kita masih di bawah British 57. Apa lautan Cina Selatan ini? Minyak yang ada, gas yang ada, Putrajaya punya, Petronas punya. Itu milik Brunei, itu milik Sarawak, itu milik Sabah. Tapi bila kita bentuk Malaysia, ianya menjadi jajahan, itu menjadi taklukan juga, ataupun wilayah Malaysia yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, that is the first. Itu perlembagaan pertama itu. Satu, A dan B. Bukan si Pairin yang buat, bukan si Dompok yang buat, bukan Tun Sakaran yang buat, bukan Tun Musa yang buat, bukan Tun Mustafa yang buat. Yang buat ini ialah Kerajaan Parti Warisan Sabah. Dalam perlembagaan keputusan kabinet hari ini, lantik Pesuruhjaya Kehakiman di Sabah. Pesuruhjaya Kehakiman di Sabah yang melantik Kerajaan Sabah sekarang ini. Otonomi Hakim Besar Sabah, otonomi Hakim Besar Sarawak sudah pun terletak kepada bumi Sabah ini. Kalau dahulu Kuala Lumpur yang kontrol, ibu pejabat Hakim Besar Sabah dan Sarawak dulu di Kuching, sekarang ini di Kota Kinabalu. Pasal itu bila ada kes 40% tidak didengar di Kuala Lumpur, didengar di Kota Kinabalu itu. Siapa yang buat? Kerajaan warisan. Amir Zan, anak si Joseph Kurup, siapa namanya? Si Atta Kurup. Kau cek Atta, kau cek Cabinet Paper 18 hari bulan November 2019. Siapa Ketua Menteri 2019? Ya JJK saya. Warisan. Siapa yang buat? Kabinet Persekutuan memutuskan perkara-perkara otonomi kehakiman terletak di bumi Sabah, bukan lagi di Kuala Lumpur ini. Ketua Hakim Besar Malaysia, Chief Justice Tun Richard Tan Sri Wong, Ketua Hakim Besar Sarawak Sabah. Musim siapa ini? Musim BN? Musim warisan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal itu kita harap sungguh rakyat di Sabah ini, pilihan raya ini cukup penting. Dia datang satu kali saja dalam 5 tahun ini, lama itu. Saya harap sungguh tuan-tuan bagi ruang. Saya tidak mau paksa. Kami tidak banyak duit untuk mau beli undi. Kami tidak ada duit untuk beli undi. Tapi saya minta mohon kerelaan kepada semua rakyat di Keningau, di Tenem Pensiangan dan seluruh rakyat Sabah, undilah Parti Warisan Sabah. Dulu kita tanding di Kuala Lumpur, PBS tanding di Perak, tidak ada kursi. Kita tanding di Kuala Lumpur. Bila kita tanding di Kuala Lumpur, di Semenanjung, di Johor, saya tahu bukan menang, tapi saya mau kasih tunjuk sama orang Sabah. Kalau Parti Sabah bertanding di Semenanjung, kacau. Orang-orang PH yang cakap ini.
Kalau dorang datang ke Sabah tidak kacau ke ini. Dorang boleh datang ke Sabah. Hari ini pastikan jangan bagi undi kepada parti-parti daripada Semenanjung itu. Boleh? Orang Sabah minta sama orang Sabah ini. Ampun Jokowi negeri ini. Bagilah ruang. Jangan berpecah oleh kerana bangsa. Jangan berpecah oleh kerana agama. Saya bukannya kadang-kadang bila tengok bukan YB di Tenom itu, di Tambunan itu, saya boleh bagi geran tanah kepada orang-orang Tambunan. Si Jeffrey 5 tahun timbalan ketua menteri, satu geran tanah pun tidak dibaginya di Tambunan itu. Jangan kira bangsa itu, jangan kira agama. Maka kalau kita kira bangsa dan agama, masa itu kita berpecah. Hadirin yang bermajlis sekalian, inilah calon-calon yang ada. Si Bianus, mantan DU Sempurna, orang dusun Tambunan, lebih 10 tahun kerja, tidak pernah saya pecat. Oh, saya ketua menteri Sabah, saya wakil rakyat sempurna, kira bangsa. Orang bilang si Bianus jadi DU. Saya bilang, saya luluskan, jangan bimbang sangat. Bianus mana saya minta tukar dengan orang bajau sempurna. Tidak ada itu. 4 tahun sampai dia pensiun. Dan saya yakin kita tawarkan sekurang-kurangnya. Tidak ada kes rasuahnya, tidak ada tabur duit merata tempat seperti calon lain, tapi dia ada pengalaman pentadbiran di Tambunan yang boleh bantu untuk mengurus tanah-tanah yang ada di Tambunan. Benedict Cigunya, pengalaman guru besar. Saya tahu kadang-kadang soal dia bukan dilahirkan di Bingkul. Jangan soal tentang Bingkul. Ini orang Sabah ini, orang dusun ini. Kau kira orang dusun pasal mau dilahirkan di mana? Don't judge them where they born. Don't judge them by the skin. Judge them what they can do for the people. Seorang guru yang boleh bantu sistem pendidikan di Sabah ini, walaupun mungkin agak sikit kekok pasal dia ingat dia guru besar lagi. Jangan gunakan guru besar ini, ya. Supaya kita bantu, saling membantu. Anak muda Silin ini, ya, orangnya muda. Dan saya yakin inilah warisan muka-muka baru. Saya mau peremajaan dalam kepimpinan di negeri Sabah ini. Kita mau supaya kelak nanti orang-orang muda ambil alih. Keluarganya besar di Malala, besar keluarga dia. Bukan orang lain ini, daripada Tan Sri Richard Lin ini. Dia punya mama ini. Nah, ini Alpian lagi lah orang kuat daripada ini, keturunan Adib Sigo sebelah mama dia, sebelah bapaknya Koro family ini. Bayangkan ini gabungan Adib Sigo punya keluarga dengan Supian Koro punya keluarga calon di Nabawan. Lucia, orangnya cantik juga Lucia. Dia seorang yang kerja dalam gereja, cukup kuat, masuk ke gereja hari-hari. Bila saya turun ke Tulit, saya pergi rumah orang kampung di situ. Lantainya bambu itu kampung itu. Orang buta satu ini. Saya turun-turun, lepas itu ada acara saya di Tulit. Lepas itu ada yang bersuara, Datuk Sri letaklah si Lucia. Bukan orang kita yang bersuara, orang kampung yang bersuara untuk menjadi calon yang ada. Pastikan Lucia menang. Dia selalu pergi gereja, orang agama. Walaupun saya Islam, tapi saya juga bantu orang Kristian untuk keagamaan mereka. Pasal dalam Islam tidak ada paksaan. Mana ada paksaan? Itu agama dia, agama saya. Mesti kita tahu dalam keadaan yang ada ini. Lepas tu Eddie, orangnya handsome juga si Eddie. Arwah bapak dia ni bekas kerja dengan saya ni. Saya di Kementerian Penerangan. RM Jasni ni saya tahu. YB lagi dulu. Membaca berita lagi dulu gitu. Bukan saya tahu, saya di RTM dahulu. Kenal
Bukan saya kenal dia sangat, tapi saya bapaknya saya kenal. Orang yang ada jasa, orang yang ada keluarga di kawasan Liawan ini. Bolehkah dibantu? Sokong gabungan yang ada. Dan saya yakin dengan bukan hanya mantan YB Datuk Sarin Karno menolongnya, mantan YB si Rasinin, jiwanya besar Rasinin, walaupun tidak calon, walaupun keduanya tidak minta calon, bergabung, pastikan si Edi menang pilihan raya pada kali ini. Besar jiwanya si Rasinin, ketua bahagian ini, tapi sanggup pakai baju putih. Orang lain tanding bebas. Kau kasih pecah orang Sabah itu buat apa? Jiwanya besar seorang ini. InsyaAllah kita kerajaan, jangan bimbang sangat ya, kita akan bantu. Calon muda Kemabung ini, bila saya masuk ke situ, bukan hanya motosikalnya ramai. Pasal apa? Saya tahu kita bagi ruang kepada orang-orang muda ini. Ada kebolehannya, ada kepimpinannya, dan saya tahu dia boleh memimpin. Saya sudah nampak dari jauh. Sebagai seorang pimpinan di negara Malaysia, 37 tahun saya dalam gelanggang politik, dan saya boleh menilai dari jauh, you had the quality. Kau ada kepimpinan sebagai orang muda ini. Ini yang menyokong dia, si Mudi ini. Walaupun tidak jadi calon, tapi sanggup bantu. Mudinya, Datuk Kongnya, Datuk Remannya, mana si Kong ini? Wah ini orang kuat. Walaupun kita nampak ada jasa mantan timbalan Presiden Star, walaupun hari ini tidak jadi calon, tapi sokong parti warisan calon kita si Edi. Bayangkan. Begitu juga si Raymond, timbalan ketua bagian, orang kuat kerja. Saya beritahu jangan kau belanja makan, pasal dia bilang salah undang-undang. Mau kasih makan pun tidak boleh. Bayangkan, minta ampun, minta maaf ya. Kita tidak mau nanti besok pula dituduh kami sediakan makanan banyak-banyak, nanti dia bilang oh kau rasuah. Makan rasuah, bila orang lapar kami makan. Saya beritahu dengan Datuk Raymond, jangan kita makan. Kita tidak mau kita makan, rakyat Sabah tidak makan. Lepas pilihan raya, kita akan sambut ramai-ramai. Menang calon-calon kita, kita akan makan ini, itu pastikan. Begitu juga calon kita, Syafiq ini, Suk ini, bekas guru. Lama saya dengan dia ini, bekas pemuda saya UMNO ini dulu. Ada pengalaman dia, kena yakin. InsyaAllah, kena senyum selalu, jangan marah-marah. Semuanya mesti bergabung. Pastikan supaya kita kerja. Saya yakin orang ini boleh menang di Suk ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap sungguh pastikan undilah parti warisan dalam pilihan raya pada kali ini. Boleh? Bolehkah ini? Saya nampak ramai ini. Ramai yang datang dari jauh, dari dekat ini. Tapi kalau saya lihat berbagai bangsa yang datang ini. Jadi ini satu petunjuk. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan akan dapat kita satukan umat dalam pilihan raya pada hari ini. Bukan hanya di Ranau. Saya mantan Menteri Perpaduan berapa tahun ini. I was a unity minister. I was a culture minister. Sebagai seorang menteri dahulu, 30 tahun saya di Kuala Lumpur. 7 kementerian saya masuk. I don't want to talk big about myself, but I'm offering my service to all Saban. Jangan dorong cerita kita tidak mampu mentadbir. Saya bantu mereka di Kuala Lumpur 30 tahun. Sudah sampai ketikanya saya balik ke kampung saya di bumi Sabah untuk bantu umat di bumi Sabah. Boleh? Selamatkan! 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 Undi! 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.